kejap. Sebelum korang tengok video sharing ni, cikgu nak korang subscribe, like dan share YouTube channel ni. Terima kasih. Hai semua, Assalamualaikum, selamat petang. Bersama saya sekali lagi Cikgu Fahim. Hari ini saya nak kongsikan satu soalan kebat daripada tajuk tangent dan bulatan daripada tingkatan 3. Okey, so mari kita lihat soalan apa yang kita nak selesaikan ni. Okey, kita boleh baca sama-sama. Okey, rajah menunjukkan dua bulatan berpusat A dan B dengan jejari masing-masing 5 cm dan 9 cm. Okey, so kita ada rajah, ada dua bulatan yang mana bulatan berpusat di A dan di B. Jadi yang berpusat di A ni 5 cm, berpusat di B ni 9 cm. Okey, so kita boleh terus tulis maklumat yang kita dapat ni. Jadi panjang jejari A adalah 5 cm, panjang jejari untuk bulatan berpusat di B adalah 9 cm. Okey. PQ adalah tangent bagi kedua-dua bulatan, P dan Q, tangent. Dan PAMB ialah garis lurus. Okey. Okey, kedua-dua bulatan bersentuhan di M. Okey, M ni lah titik bersentuhan di antara dua bulatan. Jadi soalannya cari sudut BPQ, di mana kita perlu mencari sudut ini. Dan juga soalan B, luas kawasan berlorek. So kawasan berlorek yang saya lorekkan dengan garis merah ni adalah kawasan berlorek yang kita nak cari. Okey, so soalan ni banyak bahagian. Jadi kita selesaikan dengan cara yang berperingkat. Okey, apa mula kita nak buat dengan soalan macam ni? Jadi kita boleh lukis balik tapi tanpa bulatan. Kita hanya lukis garisan. So supaya kita boleh nampak dengan lebih jelas apa yang kita kerjakan. Okey, so kita boleh lukis macam ni. Okey, PAMB. Okey, kita tulis sini P dan sini adalah B. Dan PQ di sini Q. Okey. Okey, saya lukis besar sikit . Okey, di sini P, di sini B dan di sini Q. Okey, kita dah dapat maklumat yang PQ ni adalah tangent. Jadinya kalau tangent, kalau kita sambungkan terus ke bawah, dia adalah bersudut tegak. Jadi kita boleh boleh lukis satu garisan yang bersudut tegak. Okey. Sama juga pada bulatan yang kecil ni, mana ada satu garisan di sini yang bersudut tegak di bawah. Di mana di sini adalah menghubungkan A. Saya katakanlah A di sini. So kita hubungkan satu garisan lagi. Okey. So dah lengkap lukisan kita. Jadi sekarang kita nak buat apa? Okey, first kita nak selesaikan sudut BPQ. Okey, kita nak cari sudut ni. Okey, apa ukuran yang kita dah ada? So kita boleh tengok dekat sini. First kali adalah jejari. Kita ada maklumat tentang jejari. Bermakna di sini adalah jejari, panjang BM ni adalah jejari. Satu garis B hingga ke bawah sehingga ke tangent juga adalah jejari. Jadi untuk bulatan besar, kita boleh tulis maklumat yang kita ada. Panjang jejari sini 9 ya. Dan sini pun 9 juga. B dengan M. So katakanlah M di sini. Dan di antara M dengan A 5. Jadi ni adalah satu garis lurus dan dia bersentuhan di M. Jadi kita boleh terus tambah. Maknanya panjang A dan B adalah 9 tambah 5. Jadi 9 tambah 5 sama dengan 14. Okey. So panjang A dan B 14. Panjang B ke titik bawah ni 9. So kita boleh dua poin ni kita boleh tandakan dengan nama yang baru. Okey. Okey, kita dah ada. Katakanlah kita boleh tulis di sini adalah R dan juga S. Okey, kita tambah lagi huruf untuk mudah kita nak rujuk. Okey, bermakna panjang BS 9, panjang AB 14. Okey. So tujuan kita nak cari sudut di sini. Jadi macam mana kita nak dapatkan sudut di sini? Jadi untuk mencari sudut, kita perlu menggunakan pengetahuan atau ilmu dalam tajuk sebelum tangent dan bulatan, iaitu tajuk trigonometri. Jadi kita perlu menggunakan macam sin, cos dan tangent. So mana kita boleh guna? Okey, kalau kita nak gunakan tangent, cos ataupun sin, kita masih tak ada maklumat yang lengkap. Di mana kita masih tak ada panjang di antara P dan A. Dan juga kita pun tak ada lagi panjang antara P dan S. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Kalau kita perhati betul-betul, kita boleh nampak
sudut di sini sama dengan sudut di PBQ. Okey, sudut PA dengan satu point di sini, katakanlah sini adalah B prime. Okay, PA B prime bersamaan dengan sudut BPQ. Okey, kita boleh tulis sudut BA sama dengan sudut BPQ. Bermakna kalau kita dapat sudut sini, kita pun secara automatik dapat juga sudut BPQ. Jadi kalau kita tengok pada sudut sini, sudut BA, B prime, kita dah ada cukup maklumat. Sebab kita dah ada panjang hypotenuse dan kita juga ada panjang antara B dan B prime. Macam mana kita nak cari panjang antara kedua-dua ni? 9 adalah panjang B dan S. Jadi untuk dapatkan panjang B ke B prime, kita boleh tolak 5. Sebab apa? Sebab panjang A dan R adalah 5. A dan R ni adalah jejari untuk bulatan yang kecil. Jadi kita boleh tolak 9 tolak 5. Jadi sini adalah 4. Mana panjang B dan B prime adalah 4. So cukup dah maklumat kita. Jadi kita ada hypotenuse, kita ada sudut pertentangan. Kita boleh gunakan hukum sin. Okey. Dari sini kita boleh tulis sin sudut pertentangan kita adalah 4. Hypotenuse kita adalah 14. Oh, sekejap. Maafkan saya. Okey, sin sudut apa ni? Katakanlah kita namakan dia sudut X. Sin X sama dengan 4/14. Okey. So secara automatik kita boleh dapat ataupun nilai X. Di sini kita boleh dapat nilai X atau sudut ni adalah 16.60. Okey. Jadi kita dah dapat sudut BA B prime adalah 16.60. So secara automatik sudut BPQ juga sama macam sudut yang kita cari ni. Jadi kita boleh tulis satu maklumat yang baru di sini adalah 16.60 darjah. Okey, so dah terjawab soalan pertama kita yang mana sudut BPQ sama dengan 16.60 darjah. Okay, itu soalan pertama. Jadi soalan pertama ni agak pendek jalan pengiraannya. Okey, untuk soalan kedua, kita perlu mencari luas kawasan melorek. Jadi kalau kita tengok dekat gambar rajah ni, kawasan melorek ni seperti bentuk segitiga tapi ditolak dengan separuh bulatan untuk bulatan kecil dan sebahagian sektor daripada bulatan B. Jadi kita kena kira dulu luas separuh bulatan ni, separuh bulatan A dan sebahagian sektor bulatan B. Kemudian ditolak dengan luas segitiga B, P dan BP, PB dan juga S. Okey. So saya akan padam yang ni. Nanti kalau nak rujuk balik boleh tengok yang dah record. Okey. Okey, saya padam dulu. Okey. Jadi berdasarkan maklumat yang kita dah dapat tadi, okey, sini adalah 16.60 darjah dan panjang antara B dan sini adalah point S tadi. Panjang antara B dan S 9. Okey. Jadi kita masih tak ada panjang, kita nak kira luas segitiga kan. Jadi kita perlukan panjang B dan P dan S. Macam mana kita nak cari panjang ni? Kita dah ada maklumat sudut di sini, kita dah ada sudut bertentangan, sisi bertentangan. Jadi kita boleh menggunakan tangent. Mana tangent 16.60 sama dengan sudut bertentangan bahagi dengan PS. Okey, panjang PS yang kita nak cari supaya kita boleh cari luas segitiga ni. Okey, dari sini kita boleh dapatkan PS sama dengan 9 bahagi tangent 16.60. Okey, so kita akan dapat PS sama dengan 30.2 cm .
Okey, so maklumat yang baru kita boleh dapat sekarang ni adalah panjang PS 30.2 cm. Okey, so kita dah ada luas segitiga. Jadi kita boleh kira dulu luas segitiga ni. Mana kita menggunakan rumus segitiga lah. 1/2 darab dengan 30.2 darab dengan 9. So ini kita akan dapat 135.9 cm kuasa 2. Okay, ini luas. Jadi ini adalah luas segitiga. Okay, ini adalah segitiga. Kita perlu tolak luas semi bulatan untuk A dan juga luas sektor untuk B. Jadi kita perlu mengira dulu luas semi bulatan ni. Okey, untuk A kita yang cover bahagian belorek ni semi bulatan. Maknanya sudut di sini adalah 180/360. Jadi untuk kira luas semi bulatan ni kita boleh kira 1/2 darab dengan formula bulatan, iaitu pi darab jejari kuasa 2. Okey, gunakan pi 3.142. Jadi 3.142 darab dengan jejari. Jejari bulatan A adalah 5. So kita dapat luas semi bulatan untuk A. Jadi luasnya adalah 39.28 cm kuasa 2. Okey, ini adalah luas semi bulatan untuk A. Okey, kemudian kita perlu juga kira luas sektor untuk bulatan B ni. Jadi berapa sudut di sini? Ya, ini kita dah boleh cari sebenarnya. Sebab kita dah ada sudut DP iaitu 16.6. Kita dah ada sudut tegak 90. Jadi 16.6 tambah 90 tolak dengan 180. So kita boleh dapat sudut di sini. Jadi sudut di atas itu adalah 73.4. Okey, kita boleh tulis kat sini 73.4. Macam mana kita dapat 180 tolak dengan 16.6 tolak dengan 90, kita dapat kat sini 73.4. Okey, so untuk kira luas sektor di sini adalah kita perlu 73.4 bahagi dengan 360 darab dengan 3.142, ini pi, dan jarak dengan jejarinya. Jejari di sini 9. Okey, so yang ni kita akan dapat 51.89. Okey, so ini adalah luas sektor untuk bulatan D. Jadi macam mana kita nak kira luas kawasan yang berlorek? Bermakna luas segitiga tolak dengan luas semi bulatan dan luas sektor. Okey, so kita boleh terus dapatkan jawapan dengan 135.9 tolak dengan 39.2 tolak dengan 51.89. So kita akan dapat 44.73 cm kuasa 2. Okey, jadi luas kawasan berlorek adalah 44.73 cm persegi. Itu adalah luas. Okey, so kita recap balik. So tadi kita dah soalan A kita cari sudut BPQ. Soalan B kita cari luas kawasan yang berlorek. Jadi dalam soalan ni banyak perkara yang perlu kita guna. Satu, kita kena ingat formula daripada tajuk sebelum tangent ni, iaitu trigonometri. Macam mana sin? Sin sama dengan sudut bertentangan bahagi dengan hipotenus. Cos sudut bersebelahan bahagi dengan hipotenus, dan juga tangent sudut bertentangan bahagi dengan sudut bersebelahan. Okey, so kita kena gunakan semua perkara tu, baru kita boleh selesaikan soalan yang semacam ini. So ini adalah soalan ala-ala dalam periksaan. Okey, dia menggabungkan banyak perkara. Jadi saya harap adik semua boleh faham apa yang saya terangkan pada petang ini. Jadi itu saja daripada saya. Saya juga ada bengkel pada hari Sabtu ni pada pukul 10 pagi, dan bengkel itu fokusnya kepada tajuk tangent dan bulatan, dan juga bulatan untuk tingkatan 2. Jadi siapa-siapa yang berminat bolehlah join bengkel saya. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.